guys, welcome back to my YouTube channel. Nama saya Mira Adnan. Thank you so much untuk korang yang dah klik video Mira pada hari ini. Tengok kepada tajuk, of course. Korang klik sebab tajuk. Betul, hari ni Mira nak cerita tanda-tanda rumah korang ada gangguan jin ataupun tidak. Kenapa Mira buat benda ni instead of bercerita apa yang berlaku? Sebab Mira nak cakap pasal apa yang terjadi dekat rumah Mira yang sekarang ni kat sini. It's hard because gangguan tu tidak berlaku hari ni esok macam tu. Dia berlaku tu macam seminggu sekali, sebulan sekali. So it's hard for me to do it. Jadi Mira jumpa satu topik. So Mira akan cerita satu persatu. So sebelum tu I dapat this article from satu blog ni. Kalau korang nak baca lebih lanjut, korang boleh klik link dekat bawah. Mira akan letak link sekali. I akan shout out pada penulis. Sorry I tak dapat tengok siapa penulis dia. I nak cakap sorry menggunakan punya blog tu as my content. Tapi I rasa blog you sangat menarik. Okay, I baca sambil explain First, tanda-tanda rumah korang ada gangguan. Dia ada bau wangian, sama ada kemenyan, ada bau busuk, bau hangit tapi tak tahu apa punca dia. Talk about bau, wangi tu Mira tak dapat nak pastikan sebab rumah Mira memang ada pewangi tau. Memang pasang pewangi setiap hari. Jadi susah untuk saya confirmkan yang okay, memang ada gangguan sebab ada bau wangi. Tidak, Mira memang suka rumah-rumah yang wangi. Macam tu suka. Mira pernah bau kemenyan masa Mira pernah join buat rumah hantu dulu masa zaman sekolah. Tapi Mira dah lupa bau dia. So Mira tak boleh nak relate lah bau kemenyan tu. Okay, bau busuk Mira boleh relate. Dah bau tapi saya tak tahu ada gangguan ke tak. There's one day, masa tu Mira ada upload video dekat YouTube pasal Mira kena COVID dengan husband. So masa tu husband Mira kena dulu, lepas tu baru Mira kena tau. Masa husband Mira kena tu, dia dah start tak ada duri bau. Masa tu kita orang nak buang sampah pukul 2 pagi ke 3 pagi macam tu. Kita orang betul-betul baru lepas habis tengok movie. Masa tu Mira tak tahu yang kita orang ada COVID. Masa Mira keluar je, okay, rumah kan dia adalah, kalau rumah apartment atau kondo, dia ada laluan panjang kan. Mira keluar je dari rumah, sepanjang laluan tu Mira ada bau busuk. Busuk gila aku cakap kau. Kalau you cakap pasal sampah tu busuk, bau dia lagi busuk dari sampah. Mira tak berani nak tegur because time tu macam takut sebab dah malam. Sampai kat lift tak ada bau dah. Okay, kita orang masuk rumah sampah. Maksudnya rumah sampah kan busuk kan, tapi rumah sampah tu tak sebusuk laluan nak ke rumah tu. Tahu tak? Wait, takut pelik ni, asal laluan ni ada bau tapi rumah sampah yang busuk tu tak ada bau. Pelik. Mira takut tau nak jalan balik sebab Mira takut akan ada bau lagi. Okay, masa tu kebetulan dekat Mira punya floor ni yang dah pindah 2 rumah je, lain tak ada. Satu floor Mira ni ada 7 buah rumah, ada 2 je yang dah pindah, 5 belum. Kau bayangkan masa tu PKP, lepas dah buang sampah, lepas tu kita orang jalan lah balik kan. So dekat laluan yang sama ada bau lagi babe, ada bau lagi. So macam bila bau tu kan, I berharap sangat yang husband aku memang tak akan tegur sebab dia tu mulut cabul sikit. So dia memang suka tegur. Lepas tu I masuk rumah, tak ada bau dah. Macam tu. Tu yang I dapat relate lah dengan benda ni. So I macam, oh betul lah, dia memang ada bau busuk. Yang kedua, tanda-tanda rumah korang ada gangguan. Ada dengar bunyi baby menangis. Baby nangis ni susah I nak cakap sebab I pernah dengar baby nangis, suara baby nangis. So bila I tengok kucing, so I tak tahu nak beza sama ada itu suara baby atau suara kucing sebab kerap juga dengar. Tapi macam I cakap, I tak tahu sama ada itu adalah kucing ataupun baby sebab dia punya sound dia tu sama. Korang kena check lah kalau rumah korang ada dengar bunyi baby menangis tu, korang kena check. Ketiga, benda bergerak ataupun berubah tempat dengan sendirinya. Okay, benda gerak, berubah tempat sendiri, Mira tak pernah lagi experience yang bukan manusia yang gerakkan. Selalunya manusia yang gerakkan tu memang banyak. Adik-adik ke, suami Mira ke, ada. Tapi benda gaib yang gerakkan tu tak pernah so far. Tapi Mira ada cerita. Rumah Mira ada neighbour. So kita punya rumah Mira kat depan. Kalau you buka pintu, you nampak rumah diorang. Macam tu lah kita orang punya neighbourhood kan kat sini. Okay, dia pernah cerita ada sekali tu diorang dekat dalam bilik. Lepas tu dia dengar macam bunyi kursi bergerak macam tu. Lepas tu diorang takut lah nak pergi tengok ke apa sebab diorang tak tahu bunyi tu daripada atas atau daripada rumah diorang sendiri. Tapi bunyi tu kuat. And then esok
kejut aku. Esoknya diorang buka pintu. Bila bunyi tu dah berhenti, diorang buka pintu, diorang tengok memang kursi diorang beralih. Rumah depan Mira mengalami dekat rumah dia sendiri, tapi rumah Mira tak pernah lagi, insyaAllah. Harap dijauhkan lah, memang tak ada lah insyaAllah. Malam ni aku duduk sorang-sorang ni. Husband balik lambat ni, risau. Okay, seterusnya air pilih dibuka di tandas sebelum break mandi. Okay, bunyi air pilih dibuka tandas ni tak ada bunyi, cumanya dekat rumah kita orang ni dia memang tak tahulah pressure air tu yang laju ke apa ke, tapi malam-malam kadang pukul 1, pukul 2 tu memang ada bunyi air tau, tapi tak dapat dipastikan sama ada itu adalah pressure pump ataupun bunyi pilih air. Tapi kalau bunyi pilih air tu tak adalah macam tiba-tiba air terbuka sendiri, tu semua tak adalah. Normally memang kita orang tak tutup rapat. Tak pernah experience this one. Okay, seterusnya point number 5 ialah bunyi perabot, benda berat, tukul besi diseret, barang dihempas, especially dekat flat, apartment, kondo. Bunyi perabot geser-geser ni masa kita orang pindah tu tiap-tiap hari dengar. Tiap-tiap hari. Ada sampai satu hari I pernah keluarkan statement dekat husband I macam, orang atas ni memang tiap-tiap hari ke dia nak kena position perabot? Sebab diorang akan tukar mesti malam pukul 12 ke atas. Kalau first day I faham lah, tapi benda ni berlanjutan every day. Lepas tu next week ada lagi. Every week mesti akan dengar lah bunyi perabot ditarik tu, semua tu memang dengar jelas, especially dekat rumah atas. Mira tingkat 23 tau. Tingkat paling atas adalah 24. Atas 24 adalah rooftop. Even yang duduk rumah tingkat 24 pun dengar bunyi perabot diseret, apalagi rumah I 23 kan. Sebab dia memang akan berlaku pada malam hari. Yang tu I dengan husband I dua-dua ada dengar bunyi tu. Point seterusnya bunyi guli, bola pingpong menumbuk dengan lesung di rumah flat dan sebagainya. Bunyi orang lesung batu tu I pernah dengar, tapi diorang pernah tanya dalam group tau. So diorang cakap oh memang mak dia tengah masak, so memang bukanlah pasal lesung batu. Tapi bunyi guli tu it's relatable. I pernah dengar tapi bukan dekat rumah ni, dekat rumah my mum, dekat Damansara. Ingat tak I pernah cerita pasal I main Spirit of the Coin, I main time puasa. Masa I dengar bunyi guli tu, time puasa pun I dengar dekat rumah my mum. So bila orang kata sebenarnya syaitan kena ikat bulan puasa, I tak percaya. Sebab bunyi-bunyi tu masih ada walaupun bulan puasa. Dulu I dengan adik-adik I, kita orang takut gila nak duduk rumah seorang-seorang. Sebab pernah duduk rumah seorang-seorang, semua orang pergi semayang, I tak boleh semayang, so I duduk rumah. Tiba-tiba dengar bunyi guli jatuh, tik 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 macam tu. Dia tahu I tahu. Okay, macam mana I tahu yang dia tahu I tahu? Sebab masa dengar bunyi guli tu, I akan dengar macam tu. Macam I akan fokus dengar. Tiba-tiba dia dengar bunyi tik, tak ada bunyi dah. I macam dia dah sampai bawah ke apa, macam tu. I macam oh shit, takut. Masa tu I call sesiapa macam cepat balik. And then sejak kejadian tu, bukan I seorang je dengar, adik I pun ada dengar juga. Masa diorang duduk rumah seorang. Lepas kejadian tu, kalau tak boleh semayang ke, kita orang akan pergi je surau. Okay, seterusnya kita ada bunyi orang berjalan. Bunyi orang berjalan ni susah nak cakap, especially duduk kondo, duduk apartment. Susah nak cakap sebab kita tak tahu sama ada betul ke. Memang ada je orang balik pukul 2-3 pagi dengar bunyi tapak kaki. Tu ada je. Unless kalau duduk rumah landed, kalau dengar tapak kaki tu relatable. Tapi rumah macam kita orang, rumah apartment, kondo, it's not relatable. Sebab kita tak dapat nak pastikan betul-betul sama ada you dengar bunyi tapak kaki. Tapi unless you dengar bunyi tapak kaki dekat dalam rumah tu lain lah. Itu I tak pernah dengar lah. Okay, tolonglah jauhkan, tak nak dengar. Bunyi pasir atau bunyi benda berat jatuh atas shilling atas bumbu rumah. Okay, bunyi pasir ni I pernah dengar dekat rumah nenek I. Rumah nenek I, rumah kampung lah. Masa tu I tengah tidur, tiba-tiba sebab dia ada atap zinc tau dulu. Rumah nenek I, dia dah diubah suai. Kalau rumah asal, jamban kat luar. Actually dulu dalam rumah arwah moyang I, dia ada perigi tau dalam rumah. So macam sebab semua orang takut dengan perigi tu, bila nenek I ubah suai rumah tu, dia letak perigi tu kat luar, tak campur dengan dalam rumah lah. Perigi tu dah mati dah, technically tak ada air lah kan. I tak tahu dia orang buat apa. Lepas tu dekat perigi tu, dia orang jadikan store juga at the same time. So dekat perigi tu, dia punya bumbung adalah zinc. Satu malam I tidur dekat rumah kampung, tiba-tiba I dengar bunyi pasir. Ada macam bunyi orang berjalan atas zinc tapi bunyi pasir. Bayangkan tak, you jalan tapi jalan tu atas pasir, so dengar psst, psst, macam tu. Itu I pernah dengar. Orang kata tu pontianak, tapi I tak nak percaya. Tu I punya experience. Okay, point seterusnya, bunyi sesuatu mencakap bumbung pintu tertingkap. Okay, secara jujurnya Mira tak pernah langsung dengar bunyi cakaran. Dekat mana-mana Mira berada, Mira tak pernah dengar. Tapi Mira punya makcik, kalau korang kenal lagi, korang ingat lagi dia, that Dedek yang Mira pernah buat konten dengan dia tu kan, dia pernah dengar bunyi cakap dekat rumah kampung.
Rumah kampung tu lain macam tau. Seterusnya, lampu atau alat elektrik terpadam dengan sendirinya. This one, kalau korang pernah tengok sebenarnya video yang tiba-tiba lampu terpadam, Mira punya ring light lampu terpadam tu, masa tu dekat rumah my mother-in-law. Mira pernah shoot, and then masa shoot tu betul-betul Mira tengah sembang pasal like kita kena takut Allah, jangan takut benda lain semua. Tiba pop, kau takut. Lepas tu Mira terus macam seriau sikit nak buat cerita hantu. Masa tu I baca komen tau, orang cakap, oh I memang dengar, I nampak something macam tu. So memang benda tu tengah suka kat you lah, apalah. So I tak tahu I nak percaya ke tak percaya. For me it's hard to believe lah. Tak ada orang yang I percaya untuk buktikan yang betul-betul benda tu betul-betul ada. Macam kalau contoh I kenal seseorang ni yang memang dia memang tahu, dia boleh nampak semua benda. So dia cakap okay, confirm benda tu ada, I boleh terima. Tapi kalau pandangan orang lain tu I tak berani. I takut diorang nak mengiyakan je apa yang terjadi. So tak best lah untuk I macam tu. Makanan yang telah dimasak mudah menjadi basi. Untuk benda ni, pernah experience benda tu. Dekat rumah sini pernah. Dekat rumah my mom pun pernah. I pernah masak sambal sotong. Sambal sotong tu dah dipanaskan tapi basi. Rumah my mom, kalau berlaku masa tu, I percaya je. Sebab dulu memang ada gangguan kat rumah tu. Tapi kat rumah ni, pernah sekali lah I masak sardin. Lepas tu basi. Tapi tak tahu punca. Padahal I reheat je. Tapi basi lah. So macam, kelakar. Macam mana berbasi? Tapi masa tu sekali je. Lepas tu dah tak ada. Melihat lembaga atau jin secara terus. Okay, ini sumpah I tak pernah. Bayang-bayang tu adalah, tapi tak pernah jumpa depan muka semua tu. InsyaAllah lah, jangan dijauhkan sebab I tak nak tengok. Dia dengar suara berbisik, menyergah atau memanggil nama. Untuk yang ni, suara berbisik, okay, I ada cerita. Baru-baru ni, kawan I, nama dia Ana, dia cerita dekat I. Dia kata dia masuk toilet dekat office. Dalam toilet dekat office tu, ada satu pintu tu memang diorang tutup. Tak tahu kenapa lah, maybe rosak ke apa, tak tahu. Tapi tak ada notice, memang tutup. And then dia pun masuk dalam salah satu toilet. Lepas tu masa dia tengah membuang, tiba-tiba dia dengar bunyi macam tu. Takut. Kenapa kau buat bunyi tu, Mira? Astaghfirullahaladzim. Macam tu lah bunyi dia. I tak nak repeat lah sebab aku punya badan ni dah meremang sampai ke otak dia meremang. So I takut. Macam gitulah. Tu I tak pernah experience, tapi kawan I experience. Dengar cerita pun dah seram. Tak tahu kalau I kena mungkin lebih seram. Seterusnya akan nampak kepulan asap hitam atau putih. Ini tak pernah berlaku dalam rumah saya, alhamdulillah. Tapi my mom dengan my dad pernah experience benda ni. Dulu kita orang duduk Selayang. My mom, my dad beli rumah kat Damansara. Every weekend diorang akan pergi ke rumah Damansara, cuci rumah lah. Maksudnya sapu, mop, cuci sebab banyak habuk lah, banyak pasir dan sebagainya. Okay, so ada satu hari ni mama cakap basuh rumah tu nak dekat maghrib. Masa dia tengah mop tu kan, tiba dia nampak dekat dalam rumah, dekat my living room, ada asap, macam kepulan-kepulan asap. Tak tahu datang dari mana. Padahal masa tu bapa I tak hisap rokok pun. Tak silap I, masa tu diorang tak pasang lampu lagi. So macam diorang nak kena cepat-cepat settlekan sebab nanti dah gelap, dah tak nampak. Tapi kalau benda tu ada dekat rumah Damansara, I percaya sebab rumah Damansara pernah kena kacau. Okay, seterusnya, pintu atau tingkap bergegar atau terbuka dengan sendirinya. Pintu bergegar tu pernah dekat rumah Damansara, tapi I tak dapat pastikan kesahihannya sebab masa benda tu berlaku, angin pun tengah kuat, time tu tengah hujan lebat. So I tak pasti sama ada benda tu adalah disebabkan oleh angin ataupun memang ada benda. Masa benda tu terjadi dekat rumah Damansara tu memang tengah hot, kena kacau. Like dia kacau kau anytime, anywhere macam tu. Masa pintu bergegar tu, I takut sebab kita tengok kat bawah kan, pintu kan ada bawah tu macam lubang kecil kan. Dekat lubang bawah tu tak ada tapak kaki, tak ada apa, tapi pintu dah macam tu. Takut. Okay, meremang. Sekali lagi meremang. So I takut. Kita tukar lah. So next topic, you rasa resah, gelisah tanpa sebab bila you ada kat rumah. Pernah, I pernah rasa masa I duduk sorang-sorang, husband I pergi keluar, dia balik lambat ke dan sebagainya. So I pernah lah masa tu maghrib I masak. Rumah I kalau tak buka muzik, dia memang senyap. Kalau tak buka TV, memang senyap gila. So masa tu I tengah masak, petang nak dekat maghrib lah, pukul 6 lebih dekat pukul 7 macam tu. Tiba-tiba I rasa rumah ni macam besar. Tiba-tiba I rasa rumah ni macam sunyi. Lepas tu I pun buka lah TV. Lepas tu I rasa resah sebab bila I masak contoh macam ni kan, belakang ni ruang tamu, semua benda, ruang yang lebih besar lah. I rasa macam ada orang ada di dalam rumah ni. Itu I pernah rasa dekat rumah ni sekarang ni. Tapi sekarang dah tak rasa dah lah. Dulu masa I baru-baru pindah dulu.
So seterusnya, sering terasa seram bila bersorangan di rumah. Pernah. I pernah rasa masa I baru pindah rumah yang ni yang tengok dalam video ni, background ni, ni rumah sekarang lah kan. I pernah rasa seram duduk seorang. Masa tu I tak masak, I just tengok TV je. I buka sliding door, I baring kat sofa. Tiba-tiba I rasa macam something is wrong. I don't know why. I rasa macam seram. Lepas tu, I duduk je lah. I memang tak duduk dalam bilik ke apa. I duduk je kat situ sampailah aku balik. Sebab I takut. Seterusnya, point yang ke-18. Dah tahu-tahu dah 18 dah. Selalu melihat kelibat atau bayangan dalam rumah. Dulu, masa I duduk Damansara, I pernah nampak bayangan ataupun kelibat dekat rumah Damansara. Masa yang I cerita rumah tu hot kena kacau. Sebenarnya, kalau korang nak dengar cerita pasal rumah Damansara, korang boleh cari video-video lama I. Masa tu, I memang cerita kekacauan yang berlaku dalam rumah I. Ada part 1, part 2. Masa tu rumah I memang back to back kena kacau. Bukan rumah I, rumah parents I. Dia back to back kena kacau. Okay, seterusnya, sering kehilangan wang secara tiba-tiba. Okay, ini tak pernah. Sejujurnya kalau kehilangan wang tu memang ada orang ambil lah. Memang tak ada orang lain. Memang bukan sebab makhluk, sebab manusia. Okay, point seterusnya, sering terjaga di waktu malam atau tengah malam. Okay, pernah tapi tak sure kenapa. Kadang-kadang tu sebab kita mimpi, kadang-kadang tu tiba-tiba terjaga. So I tak sure. So tak boleh nak dipastikan. Sesuatu menyentap kaki semasa sedar atau tidur. Okay, ini tak pernah, sejujurnya tak pernah. Dan kalau boleh tak nak. Okay, janganlah siapa-siapa merentap ke apa. Tolonglah, aku memang tak suka benda tu. I am so scared. Jangan uji ketakutan I. Memang takut. Suami, isteri atau penghuni rumah atau pekerja kerap bertengkar walaupun perkara kecil. Pertengkaran memang ada dalam rumah. Maksudnya I dengan husband I ada je gaduh. Kalau I kat rumah parents I ada gaduh dengan adik-adik I. So benda tu tak dapat dipastikan sama ada gangguan ataupun tidak. Suhu di dalam rumah terasa panas. Pernah rasa tapi tak sure sebab kadang-kadang rumah ni ada rasa panas, kadang-kadang tak ada. So I tak pasti. Tapi kalau cerita pasal dulu awal pindah tu macam-macam I rasa. Sekarang ni bila dah ramai pindah kat sini, ada hari tu sebab ramai orang berkongsi pengalaman seram masing-masing dekat dalam group. So diorang decide untuk buat solat hajat dan juga bacaan Yasin. So Alhamdulillah, selepas diorang buat baca Yasin, selepas diorang sembahyang hajat untuk supaya diorang tak mengganggu ketenteraman penduduk-penduduk dekat sini, Alhamdulillah lah, even I tak join pun, tapi selepas diorang buat tu memang dah tak ada gangguan dah. Alhamdulillah, memang tak ada. Selepas diorang baca tu juga, I nak balik malam-malam seorang-seorang pun I tak takut. Even I duduk rumah seorang pun I tak rasa apa-apa. I rasa okey je. Tanda lebam pada anggota badan. Tanda lebam pada anggota badan ni I selalu dapat. Cumanya macam I punya kulit jenis sensitif tau. Kalau I terlanggar, even I terlanggar sikit je, memang dah lebam dah. I tak faham kenapa, tapi I selalu macam tu. Tapi I pernah tak langgar apa-apa pun, tapi lebam. Tapi I tak pasti sama ada I ada terlanggar tapi I terlupa apa ke. Kat mana-mana rumah sama. Kat rumah sini pun pernah, kat rumah Damansara pernah. Benda tu boleh berlaku anytime anywhere. Tapi memang selalu ada lebam tu. Maksudnya kadang-kadang kan bila you mandi, tiba-tiba ada lebam. Macam tu. Dia macam tiba-tiba je. Lepas tu terasa ada lembaga tidur bersama bersetubuh mengganggu berdialog ketika tidur. Okay, terasa lembaga tidur bersama tu I pernah mengalaminya. I pernah cerita juga. Korang boleh korek balik cerita seram I daripada dulu-dulu yang I pernah kena teman tidur. Itu pernah. I tak nak cerita lagi sekali. Korang kena tengok balik video tu. Berdialog ketika tidur tu bukan I, tapi adik I. Husband I pun ada. Tapi again, I tak dapat nak pastikan, tak dapat nak confirm sama ada itu adalah gangguan ataupun tidak lah. Sebab I suka layan diorang. Macam adik I dia suka bercakap dalam tidur. Nanti I akan layan. Contoh kalau dia kata kat situ, nanti I macam kat mana, I suka reply. Kadang I rasa benda tu bahan lawak, tapi bila I baca kat sini I macam takut pula. Tiba-tiba ada gangguan ke? I tak sure. Terasa diri selalu diperhatikan atau diekori. Alright, ini I pernah rasa. Kat rumah sekarang pernah rasa. Dekat rumah Damansara, rumah my mum pun pernah rasa. I rasa macam ada ikut. Itu biasa. Masa I study kat Unit 10 pun sama. I suka pergi rumah orang, lepak sampai lewat malam. Lepas tu bila I nak balik rumah sendiri, I rasa macam ada orang ikut I. Macam kalau I jalan laju, macam benda tu laju. Padahal bila I pusing tak ada apa-apa pun, tapi I rasa macam ada orang ikut. So I tak tahulah sama ada itu adalah I punya firasat ataupun perasaan saja. Firasat tu insting lah, memang betul ada. Kalau perasaan tu kadang-kadang I terikut-ikutkan sangat, tak dapat nak dipastikan. Terasa bahu ditepuk dari belakang. Okay, I tak pernah, seriously tak pernah, and I harap I takkan pernah ada experience macam tu. Sebab I ni cepat terkejut. Kalau orang sentuh I sikit macam tu, I boleh terkejut cepat gila. And lepas tu nanti I punya nafas akan like macam tu. I tak boleh. I macam terkejut gila. So janganlah buat macam tu kat I. I memang akan terkejut, I akan marah. Last point adalah terasa kena renjisan air.
I tak berapa ingat lah pernah ke tak, tapi I rasa tak pernah lah. Sebenarnya dia ada lagi 2 point yang I tak bacakan. I rasa point tu tak relevan untuk I cerita. That's why I baca sampai 28 point sahaja. Kalau korang rasa dalam rumah korang ada 3 tanda dalam 28 point yang I cerita tu, at least 3 lah. Kalau lebih daripada 3 tu memang confirm lah ada kat rumah you baik panggil ustaz dan check. Tapi kalau you ada 3 ni sahaja, maksudnya you ada minimum 3 pun, you boleh juga rasa-rasa dah boleh dah tu ustaz baca Yasin kat rumah semua. Sebab kalau kita baca Quran sehari, syaitan takkan masuk rumah kita dalam masa 3 hari. Korang janganlah macam baca hari ni, esok syaitan tak masuk kot, selang sehari baca. Kalau boleh baca lah tiap-tiap hari kan. Ini pun peringatan untuk diri I juga. Kalau korang rasa korang punya rumah ada tanda-tanda yang I cakap ni, korang boleh start lah spray air Yasin ke, baca Yasin ke, baca Quran lebih baik lah. Kita jumpa untuk the next topic. Kalau korang suka lagi topik-topik macam ni, korang boleh komen dekat bawah apa lagi topik yang korang nak Mira ceritakan. Sebab cerita hantu memang honestly memang dah tak ada sangat. I boleh kupas je lah isu-isu yang berkaitan dengan seram-seram ni. Itu je I boleh buat. I'll see you guys in my next video. Bye bye.